minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak yang bahagia YB Zahri, YB Yang Muhammad kan mana? Dia luar. Oh, ni kawan saya WB sini ada. Begitu juga tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jatuh masjid, tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kerana dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini. Sebab keberadaan kita ke masjid ni pun adalah merupakan satu bentuk nikmat yang Allah Ta'ala berikan yang perlu kita hargai. Ya. Macam orang dapat pergi Makkah, dapat pergi umrah, dapat pergi haji, dapat pergi sampai sana tu pun satu nikmat Allah bagi, perlu dihargai. Jangan disisirkan buat benda yang tak ada kono-kono, yang tak ada faedah, jangan kita buat. Ya. Macam itulah kita datang ke rumah Allah kan. Dapat peluang datang rumah Allah. Alhamdulillah tadi lepas maghrib dah dengar penerangan daripada pegawai mana tu? Maim, pegawai Majlis Agama Islam Melaka. Dia dah terangkan bab fidyah, bab zakat, macam-macam lah kan. Menunjukkan betapa macam itulah kan. Tanggungjawab kita ni ada banyak yang kadang-kadang kita kadang terlepih pandang. Kita terlepih pandang. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ni sebagai manusia pelbagai nikmat yang sempurna sama ada zahir ataupun batin. Macam-macam nikmat Allah Ta'ala bagi, dan kemudian Allah Ta'ala dah bagi itu, Allah Ta'ala perintahkan kita buat satu perkara yang ramai orang kadang terlupa buat, iaitu bersyukur. Bersyukur kepada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itu sebab Nabi pesan, jangan kau pandang kau nikmat tu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat. Nah, macam tu kan. Kalau kita fikir macam tu senang. Allah bagi peluang kan, Allah bagi peluang dapat masjid macam ni kan, tak datang, rugilah gitu. Allah bagi masjid ya, bagi peluang kita dapat bersolat dekat masjid yang seperti ini. Ada yang datang naik motor tak pakai helmet pun tadi. Pakai kopiah, pakai kempekat. Sepeda pun tak pakai. Dan alhamdulillah dapat sampai hari-hari dia macam tu. Tak ada masalah. Kan? Ada setengah orang tu bertapi-tapihin, bertahan-tahan tak boleh masuk masjid. Tak boleh kata, hari ni tak boleh sembahyang. Yang menahan tu orang kafir tu. Dia tak bagi kita masuk solat. Ini kita ada solat, ada topik solat yang cantik, topik solat yang selesa, tapi kita tak datang. Macam hari ni alhamdulillah lah, ramai lah kan, ramai. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Alhamdulillah Macam ni punya bosar godang masjid tu bang. Kipih pun bosar. Allah Ta'ala bagi satu nikmat kepada kita yang perlu kita hargai. Dan bila sebut Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita bersyukur, perkara ini dilihat sebagai sesuatu yang wajib agar setiap yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Dan sesiapa mengingati Allah, berarti dia bersyukur. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsir. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Dan pastinya kalau kita bersyukur kepada Allah SWT, kita akan berusaha untuk memperelokkan ibadah kita. Dan siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dia tak sama macam manusia biasa. Macam manusia biasa, kita cakap, kau tolong aku bagi. Kau tak tolong, aku tak bagi.
Itu kita orang. Tapi Allah Ta'ala lain. Allah Ta'ala kata, kalau kau syukur, aku tambahkan. Tapi kalau kau kufur, azab pula Allah Ta'ala bagi. Kan? Itu beza tak? Kenapa lah macam tu? Sebab bila syukur, Allah lipat gandakan ni. Sebab nikmat syukur ni, tentang kesyukuran ni, nak banding dengan orang kufur. Kufur Allah Ta'ala bagi azab. Sebab apa? Sebab perbuatan-perbuatan syukur tu bila tak komplit, tak cukup, menyebabkan Allah siapkan sesaan untuk itu. Dah sudah pahala tu. Dilantung kan tiang tu. Tak apalah budak macam mana kan. Tapi jangan kono ke budak tu takut tak kan. Okey. Okey. Budak tak apa. Kalau orang tua je lawan. Orang tua beri. Kan? Tak apa. Budak tu nak datang sujud tu kira. Kan? Dan sebab apa kata tadi? Kenapa Allah Ta'ala bagi azab? Sebab ciri-ciri orang tak bersyukur dan ciri orang bersyukur tu kita kena faham. Kata Imam Al-Ghazali, syukur tu terlihat pada 4 perkara. Pertama pada lisan dia selalu sebut Alhamdulillah. Dia bukannya salah satu, ompek-ompek kan ada. Pertama, lisan dia Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur Allah bagi nikmat kat aku, kan. Kedua, dengan hati. Dalam hatinya memperakui siapa yang bagi nikmat. Dalam hati kena letak setting tu. Ya Allah, Alhamdulillah Allah bagi nikmat kat aku ni. Dapat kerja bukan dia cakap baik dia tolong, kau tak mampu gitu. Jangan cakap itu. Manusia tu pun terbatas kemampuan dia. Tetap Allah izinkan. Yang ketiga, mestilah dengan tindak tanduk dan perbuatan. Itu sebab tadi ada azab tadi tu. Tindak tanduk dan perbuatan. Dia kata syukur bila Allah bagi nikmat kat aku, Allah bagi duit, tapi tak sembahyang. Dia kata dia syukur. Sedekah tak? Tak. Dia kata dia syukur alhamdulillah Allah bagi rezeki dapat projek banyak, zakat tak bayar. Sampai datanglah pegawai main nak cerita pasal fidyah zakat tu. Nak kata bangang faham nak tak tahun main zakat betul kan? Tak ada pula kan. Tak. Payah bona kan macam tu cakap faham kan. Dia tak tahu, takkan tak tahu pasal zakat. Drama tu pun cerita, kau tak bayar zakat dengan drama tu pun tinggal pasal zakat. Tak tahu, drama Korea tu pun ada cerita tu pasal zakat. Sudah, dah menung ada kan. Maknanya kita tahu dah, bukan tak tahu. Orang perempuan, bukan dia tak tahu. Saja nampak dengan kau. Dia pakai rameh ni kan, berapa banyak timbang yang kau nak bayar zakat dengan kau. Kan? Tu sebab orang perempuan kadang-kadang sampai takut nak nyimpan rameh. Simpan pun ada kiraan. Tadi Ustaz dah cerita kan? Ustaz cerita tak tadi buat rameh? Cerita. Zakat rameh cerita tak tadi? Cerita tak tadi? Kau baru sampai, Tan Syamsul debat yang baru sampai. Kan? Dah cerita tadi kan? Ya. Mak cakap betul, ramai orang perempuan jadi masuk neraka sebab dia omeh perak yang disimpan. Tu belum cerita. Dia yang pertama omeh yang kita pakai. Kedua omeh yang kita simpan. Ada timbangannya. Satu lagi emas perhiasan. Semua tu. Jangan buat terperanjat lah. Ya kau tengok ni. Dah 60 tahun hidup baru tahu. Contoh lah. Kan? Lelaki pakai omeh, tu kacau. Ada lah tu. Apa ni juga kan. Contohlah ya. Jadi tu 3 tingkah laku tu. Tak semayang, mengumpet. Dia kalau syukur dia jaga diri dia elok. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jaga masjid gitu ya. Nikmat masjid dia kan jaga elok, datang semayang ramai-ramai. Bila datang semayang ramai-ramai, masjid ni penuh, tak cukup sejuk masjid ni. Barulah ada buka nak minta dengan Wabi Zahri. Ikon. Kan?
Ni saya bukan tak nak bagi. Orang tak ramai. Bila seorang nak pasang ikon ramai datang. Pula dah. Kata-kata nak. Macam tu lah kan. Tak ada lah. Tapi betul. Sebenarnya macam sini tak ada hal kan. Masjid Ar-Rahman ni okey. Saya difahamkan jemaah subuh pun memang macam ni lah ramai. Apa macam tu galak tak ada betul kan. Saya saja nak test ni tengok macam mana respon dia kan. Mudah-mudahan lepas ni ramai ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Sebab itulah Allah Taala memerintahkan semua orang bersyukur. Atas dasar syukur itu Allah berjanji untuk menambahkan kebaikan untuk kita. Ada isteri, jaga isteri baik-baik, jangan sakitkan hatinya. Kadang-kadang isteri itu yang suruh tambah. Allah tak nak janji. Ni sibuk nak menambah, bini yang ada pun tak nak jaga. Betul tak perempuan? Dia setuju kahwin lebih, tapi jaga dia elok dulu. Betul tak perempuan? Dah geleng mak dah. Betul, ni cerita soal ni kadang-kadang bab-bab nikah ni memanglah sensitif lah. Tapi maksud saya, jaga yang satu tu. Dia sunnah ni yang paling mustahak, yang adil. Kek seorang pun tak adil macam mana? Belanja manjang telopeh. Bulan ni awak lah bayar duit apa tu. Bulan ni abang pun miss. Ya kan? Betul tak kan? Buat. Jadi jangan cakap Samsul Ubat asyik backing orang lelaki. Ni saya backing orang perempuan. Kata orang lelaki jangan gamar. Gamar nak cakap, saya ni anak lelaki. Saya kena utamakan mak saya tu. Jadi duit belanja saya semua saya kena bagi kat mak saya. Jangan bohong. Kan? Bila dah kahwin, bab nafkah tetap kena utamakan isteri dengan anak-anak baru mak dia. Faham tak? Orang perempuan rekod tak? Dia balik ke dia mula, pandangan. Habis tu ustaz, kalau duit gaji saya dah tak tolak, nak bagi belanja tu ngam-ngamnya. Takkan saya nak bagi isteri dengan anak-anak saya bagi mak. Kesianlah mak saya. Patut kau fikir tu sebelum kau kahwin tu. Kalau orang perempuan tak reda, orang lelaki berhutang dengan bini. Tu sebab orang lelaki ni susah nak masuk syurga. Semua nak akun. Termasuk yang bercakap ni. Ya. Orang perempuan kan senang masuk syurga, tapi dia pun tak nak. Jadi orang perempuan, Nabi ajar jaga solat, jaga puasa, taat perintah suami, jaga maruah suami. Masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Macam siap boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih? Tapi masuk untung. Iya. Mengganggu sampai ke lantai, faham tak tahu tu. Taat pada suami ni selagi mana tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Dan begitu juga Allah memerintahkan seorang bersyukur itu, dan atas dasar syukur itu Allah berjanji untuk menambah kebaikan baginya. Syukur pada Allah adalah asas pada ibadah. Nikmat sama ada yang kelihatan atau tersembunyi, khusus maupun umum, semuanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang izinkan nikmat itu ada. Contoh paling senang tengok tadi semayang. Ada orang semayang dekat kursi. Ada orang semayang sempurna. Itu pun dah nampak dah. Oh, aku masih lagi boleh semayang macam biasa. Ada satu hamba Allah, masa dia solat, saya jumpa kat Johor, kat Kuala Pilah, masa angkat takbir lagi dia dah melutut. Dia tak nak operate, dia tak nak duduk kat kursi sebab dia rasa dia tak puas. Jadi dia angkat takbir tu, orang semua pandang apa dia konon dia melutut, sebab itulah cara paling tak sakit yang dia boleh solat. Dia melutut dan dia dapat sujud. Kenal Ustaz Nafi Ahmad Malik, kenal kan? Ustaz Ahmad.
Saya jumpa dekat Tanah Suci pada bulan Mac hari itu. Tuan-tuan bayangkan, setelah 3-4 tahun yang mengidap kanser kan, di Tanah Suci baru ni, barulah dia dapat sujud balik semula. Menangis dia dapat sujud. Dia saja cuba nak sujud tu, dia dalam bila sujud tak boleh, dia sakit kan, dia cuba sujud, alhamdulillah dia boleh sujud. Menangis, nikmat sujud dia. Bayangkan. Ada seorang sepupu mak saya, saudara lah, kira-pak saudara lah dengan saya. Dia nampak ada orang aksiden, dia nak tolong, dia melintas jalan nak tolong, dia kena langgar, dia aksiden. Dia aksiden, dia koma 3 bulan. 3 bulan dia koma. Koma tu tak koma, tak sadar. Bila dia bongkar pula. Bila dia bangun daripada koma, alhamdulillah, muka, kaki, tangan semua elok. Satu je Allah Ta'ala tarik. Tahu apa? Bila dia makan, Allah tarik. Lidah dia tak rasa apa. Macam lidah tak rasa apa. Makan tu macam tolan. Semula-mula dia makan, dia tak rasa apa. Dia buang pinggan tu, dia menangis, kecewa sebab nikmat lidah datang. Kita boleh masin ni, apa payau ni, nak pahit kita boleh cakap, tapi dia tak rasa apa. Macam biawak tolan, tapi saya tak pernah lah tanya biawak tu dia rasa ke tak rasa kan. Lidah kan keluar lidah kan, tak tahu kan, tapi makna bayangan sampai hari ni cerita, dan akhirnya dia terima lah. Ya Allah Akbar, nikmat kan, nampak koci kan. Senang lah, paling senang kan, tiba-tiba malam kan tidur, hidung sebelah tu subik. Kita gitu. Aduh, betul kan. Bini pun, aduh, hidung, aduh, yang bini. Abang ni marah siapa? Dia cakap, marah siapa? Cakap. Marah siapa? Kita marah ke hidung atau marah kepada penyebab yang mengizinkan hidung kita jadi macam tu? Ya tak? Itu yang kita kena fikir, kan? Kalau kita boleh fikir macam tu, insya-Allah lagi tinggi sabar kita. Betul tak? Kan? Ya. Nikmat yang jelas, yang kelihatan ataupun tak kelihatan. Nikmat yang tak kelihatan, contoh kesihatan tubuh badan kita tak kelihatan. Orang nampak kita macam sehat, tapi dalam kepala ni tengah berdongung. Mandi pagi tadi beriuk lah kau, pakai sadap nak pakai gayung kau. Masuk dalam telinga. Air. Boga-boga boleh jalan tu. Grrr. Weh dia cenia lah. Ambil dicurah. Cengah kan. Terkeluarlah kat telinga semua ni. Wah parah tu. Betul tak kan? Itu perangai budak-budak makin lah. Bodoh aku. Itu Allah uji kita ni nikmat tu. Nikmat tengok orang kena COVID kan. Orang kena COVID. Tanya siapa yang pernah kena COVID, dia tahulah. Saya tak pernah. Siapa yang pernah kena COVID kan? Bukan kata cakap besar tu. Alhamdulillah saya belum kono ni tu. Harap janganlah kono. Orang keliling je semua kono. Hari tu pergi Makkah. 2 tahun saya bertahan supaya hidung saya tidak dijolok oleh batang tu. Sampai kan kena masuk TV Astro, ada beberapa program syarat dia kena jolok hidung dulu baru boleh keluar TV kan. Saya kata biarlah dia tak apa TV, kau jangan jolok hidung dia. Kau bagilah malah itu saya kata. Tak tahu saya keluar TV ni Astro pada program lah. Sekali bila nak pergi umrah syarat 48 jam sebelum terbang kena jolok lah hidung tu. Tak payah tidur malam tu. Tengoklah dalam Instagram budak Kelantan nak kena jolok menggelupur-gelupur pahal lah kan. Matilah dia ni kan. Tak payah tidur malam tu. Esok tu naik kereta drive-thru nak jolok hidung. Drive-thru keluar kepala ke tingkap tu, nurse tu lagi ondah pula. Macam ni lah pandang. Ini dia gadak kan mampu membang tu kan.
Kata tu kau jap, kau tunggu aku turun. Saya turun, saya duduk kat kerusi. Saya pun jenuh kan, nongak kan. Ni mungkin tak selesa sikit ya, tapi tak lama. Kau jolok lah, kau jangan cakap, boleh tak copek, dia tak sabar lah ni. Dia jolok tu satu hal. Ni aku mesti pusing tu kenapa? Umat goli lah. La ilaha illallah. Memang tidak kot. Lepas itu bila saya balik, makcik saya marah kan. Mati kau tu. Tak kisah lah. Semua masa tu positif kali saya. Driver saya positif, assistant saya positif, kat rumah positif. Mamak saya pun kono, adik perempuan saya kono. Semua bercampur dengan saya gitu. Tapi kalau Rizal, alhamdulillah saya negatif. Alhamdulillah, boleh pergi Mekah. Sampai kat Sanun, ringkas cerita lah. Di Sanun, balik itu pun kono test lagi. Tapi tak ada jolok hidung. Ke Arab Saudi. Dia ambil air liur, tapi cacah kek bibir. Kenyang. Lah dah aku. Khalas dah. Dah siap dah. Alhamdulillah semua negatif. Dah kau cacah bibir yang sebila positif lah. Wah, yang sebilik dengan saya dah domam, dah batuk ni. Dah 2 line dia test air liur dia sendiri, buat test kit sendiri, saliva tu. Memang 2 line. Pun negatif. Sebab dia tak nak tahan kita kat sana ke. Biar kita balik sini kan. Saya ingat saya dah logo dah kan. Tak ada lah. Sampai ke KLIA. Sepanjang-panjang meja KKM. Siap dengan batang. Jolok masih lagi. Alhamdulillah. 1 flight positif. Kecuali Samsudabad. Saya pun alhamdulillah. Saya kuarantin pun 5 hari. Ya. Ni siapa yang nak pergi, siapa yang dapat panggilan haji, tanya ya, pergi lalu mudah-mudahan ya, orang sini ramai yang dapat kan. Dan ramai juga yang dapat lepas itu reject sebab BMI tak lepas. Kan BMI, kucing mani apa semua kan yang kau penyakit. Sebab tahun ni memang strict sikitlah, sabarlah kalau tak boleh pergi tahun ni tahun depan lah ya. Insya-Allah baik rayuan. Kalau ikut saya punya daftar dengan tabang haji itu insya-Allah kalau tak ada apa-apa haram bintang pada tahun 2040 baiklah. 2040. Dah apa rupa orang tak tahu, menyarap tak tahu lah masa tu kan. Bayangkan tu. Tapi ialah itu sistem. Kita boleh buat rayuan ya. Buat rayuan. Yang package pun berapa harga package tabang haji sana? Paling murah 61,000. Paling tinggi berapa? 201. 200,000 seorang. Laki bini buat di rumah. Tapi tak apalah kalau ada kemampuan kan. Yang bayar mahal tu pula pergi labek balik lah kan. Kan? Dia buat yang wajib ya, kan. Jadi Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan perkataan faktor yang sangat kuat supaya seseorang mudah mensyukuri nikmat Allah adalah setiap hamba hendaklah memerhatikan. Nabi cakap cara kita nak bersyukur ni semua orang kena perhatikan apa? Perhatikan orang yang lebih rendah daripadanya dari sudut akal, dari sudut keturunan, dari segi harta, dari segi nikmat lain. Barulah kita akan lebih bersyukur. Dari segi akal tengok orang tu sial, dia poning rupanya. 9. Tahu tak 9? Mana tak cukup 1 nak 10. Short. Ya sian 9 dia ni. Kalau 9 tu mana short tu? Dia tu 9 tu. Kan 9. Dia kan. Sian dia kan. Dari segi apa? Keturunan. Dia ni orang manusia ni, Bangladesh. Sian. Saudara mara semua jauh. Makan nasi putih, membukit, kuah kari dengan tomato. Ya Allah, dengan bawang. Sian. Kita pun dah mula dah makan kuah dengan bawang sebab ayam tak ada apa-apa. Sian. Adalah orang tulis di Singapura reban pun tak ada. Tapi ayam cukup bekalan.
Kat Malaysia korban banyak, ayam tak ada. Janganlah boleh banding. Singapura tu berapa orang kan? Kita ni ramai. Ayam semua kudung-kudung. Tu kudung-kudung. Pergi pasar raya tu. Yang kopak jual macam mana rupa ayam tu kan? Sini jual pohon pula. Kesian kudung-kudung ayam. Yang bahagian tengah semua orang tak nak makan, tak nak isi, tak nak kan? Soto bawa makan. Dan nikmat-nikmat lain ya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, lihatlah pada orang yang lebih rendah pada kamu dan janganlah kamu melihat pada orang yang berada di atas kamu, kerana demikian itu lebih patut bagi kamu supaya supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Dia anugerahkan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari. Ramai manusia berharap dia dapat menghampiri, dapat mencapai apa yang dinikmatinya seperti kesihatan, harta, rezeki, tubuh badan dan akhlak dan sebagainya. Ya. Tetapi dia akan banyak memuji nikmat Allah yang menggunakan nikmat berkenaan. Dan Rasulullah SAW bersabda bermaksud bila seseorang melihat seorang yang terkena musibah, kemudian dia mengucap alhamdulillazi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Yang bermaksudnya segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada musibah yang Allah timpakan kepadamu, dan Allah memberikan kelebihan kepadaku melebihi makhluk-makhluk yang lain, maka musibah itu tidak terkena padanya. Hadis riwayat Muslim. Contohlah kalau musibah ni kan, kalau kita sedekah banyak-banyak, tenang kejap jadinya, kejap jadi cenia, tiba-tiba banjir, Melaka pun banjir. Hari tu orang ingat Kelantan Terengganu Pahang, sekali Selangor tengah malam dulu. Tak ada siapa sangka. Tenggelam betul-betul. Sebab apa? Mulalah cerita. Ini semua adalah fenomena banjir kilat. Kita lihat bagaimana bangunan didirikan dengan flyover yang banyak, tapi peparitannya masih di tahap lama. Tentulah ulasan pemberita kan. Tapi sebenarnya memang ada pada tangan manusia. Tapi nak menunjukkan akhirnya banjir itu berlaku. Habis segala harta benda. Dan benda ni apa? Musibah. Berlaku sebab apa? Izin Allah. Ada tak caranya? Ada. Nabi kata, Nabi sebut, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Jom. Sedekahlah banyak-banyak. Sedekah dekat Masjid Ar-Rahman ke Ar-Rahmah? Ar-Rahman. Sedekah kat Masjid Ar-Rahman. Pagi-pagi subuh tu. Sebab Nabi pesan lah. Barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal pertama salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang kedua jangan tinggal sedekah subuh. Nabi dah pesan. Kita yang tak nak buat. Pagi nak sedekah subuh tu, ambil phone, transfer online. Masjid Ar-Rahmah, Ar-Rahman, Maybank, Bank Islam, Semi, Cimbank, dia tahu. CIMB Bank, Islam, nombor akaun 8601. Description, doakan saya kaya. Amount, RM1. Itu tak tahu RM1. Dia punya menaik pakai main begitu kan. Tak apalah kan. Allah kata dia cakaplah, Nabi kan suka kita bersedekah walaupun sikit, tapi berterusan. Ayat dia kan. Ayolah, ambil lah. Ya. 20 tahun RM1. Awal bulan RM1. Tengah bulan RM1. Dapat gaji RM1. Dapat bonus RM1. Dapat air citra tetap RM1. Kan? Tak kira lah kan. Janji bagi lah, tak apalah. Kan? Kalau dia melihat orang sakit Kelantan di hospital, dia bersyukur atas anugerah kesihatan dia nikmati. Tentang sedekah tu sebab orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu. Dia bagi petua kalau nak balik kampung. Perjalanan kita nak balik kampung tu lalu surau atau masjid pertama berhenti dulu, masuk duit dalam tu. Jalan lah. Nah, insurans. Ada orang yang masih buat benda tu sampai itu. Sebab mak ayah makin pesan tu. Nak mengelakkan bala dan musibahan. Ya.
Ini lalu, bukannya dia lalu masjid, tabung lalu depan dia, melolop. Dia yang best, dia dah dengar bunyi tayar tabung tu, dia dah cap. Dekat ujung tu. Dah mula dah, lalap dia kan. Melintih tabung. Kan? Apalah yang sebenarnya kan, kalaulah, ni saya cerita, kalaulah orang mati tu boleh hidup balik. Kalau Allah bagi dia peluang hidup 5 minit, jadilah. Dia tak ada sibuk nak balik rumah cari bini, cari anak bini, tak. Dia akan cari tabung. Digambarkan orang dalam kubur tu, dia nampak, apa yang bosan, ni lapang pula kubur dia. Tak adalah lapang mana, lapang sikit lah. Lapang pula kubur dia. Tak adalah sempit lah. Malaikat menyebab sebab main. Masa kau tengah-tengah ceramah Samsul Debat tu, kau dah bagi satu selokah yang paling ikhlas sekali. Masa tu kau ikhlas, kau tak fikir apa pun, kau masuk singgit. Singgit cemianya lapang. Kalau aku tahu, aku bagi semua hartaku. Tapi dah terlambat. Yang kau hebohan sport ring. Top up. Boleh. Internet. Netflix. Bermangkuk-mangkuk estru tak kepala. Iyo. Cerita kan. Kita benda lain kita tak berkira. Yang tu kita kira. Berapa puluh tahun dah duduk kat parit Melana. Saya puas hati dapat sebut parit Melana sebab saya dulu masa main takraw Melaka masa main open tu. UiTMA lawan parit Melana B. Parit Melana mana tompek ni? Masuk belajar kat UiTM kat London. Halu Gajah Melaka. Lendu. Menang dengan parit Melana. Suku akhir UiTMA lawan pokok mangga B. Pokok mangga. Hai, nama tompek. Kan? Alhamdulillah kan. Tiga tahun dah duduk kat Melaka ni. Alhamdulillah lah. Master lah kan. Alhamdulillah. Kan? Seronok duduk Melaka ni. Kan? Petang tadi bola petolak tengok orang tua Melaka tu. Memburak ambil hawa semua keluar kan. Ular melengkau tak pagau. Tu pasal lah, penting pala weh. Kan? Arwah abah saya makin bergurau tu. Sian Melaka tu. Ada alu bagi ke gajah ada. Ada lubuk bagi ke Cina. Ada masjid tanah lah tu. Nasib baik ada tolok meh. Tengok air dah sampai mak kan. Lama ceramah ni. Siapa sebut lebih syak? Sampai maghrib. Ustaz isyak berhenti dekat. Yalah. Ustaz Maim tadi dah nak. Terima kasih lah Ustaz dah dia isi waktu maghrib ni ya. Kalau saya ceramah maghrib, dia isyak, ada harapan. Saya lah dengar insya-Allah. Kalau tengok orang sakit terlantar ke hospital, bersyukur sebab sihat. Syukur. Pergi hospital, doa yang baik-baik untuk orang tu. Jangan mulut tu jahat. Pergi ke hospital, tengok orang tu oksigen. Ya, tergantung. Kita pun cakap, dan rasa tak besok lusa tu. Rumah cakap. Mulut kau berburak kan, kau hajar betul. Dalam dia berburak kan, sian. Dia keluar dari hospital, dia tak pandang ke kanan, dilunggah ke taksi tu, langsung dia mati. Dia nak mati dulu. Orang yang dia baca Yasin tu kawan. Melihat orang yang dihukum penjara bertahun-tahun, maka bersyukurlah dengan nikmat kebebasan yang kita ada. Betul, siapa? Saya pernah pergi penjara begini. Masuk penjara ceramah. Kau jangan pusing cerita tu. Saya masa masuk ceramah kat penjara. Saya pernah pergi dekat Henry Geni pun pernah. Kat penjara Seremban pernah.
Bila masuk handphone, kita punya wallet kena masuk dalam plastik tu. Kita tak boleh pegang apa-apa pun dalam tu kan. Cameraman pun tak boleh ambil gambar depan, ambil gambar belakang orang tu je. Jangan nampak sebab dia dilindungi lah kan, maruah dia tu kan. Okay. Lepas tu, saya dibawa melawat ke satu kompleks bangunan penjara lama. Dekat bangunan penjara lama ni, kecil je. Saya ingat satu saf ni dia punya lebar dia dan panjang dia boleh 5-6 orang. Mengikut dah ni, selimut tak ada. Apa yang menariknya pasal kompleks penjara lama ni, jamban pun tak ada. Dia letak baldi satu dengan air mineral yang berapa liter yang besar tu. Dan pegawai penjara tu sejam sekali dia akan tukar baldi tu. Bayangkanlah. Cubalah buang air kek baldi tengok. Saya lalu dia, Allah, ya kau Tuan. Tuan baik kau je. Nak buat macam mana Ustaz? Tapi insyaAllah blok ni dia nak robohkan, dia nak buat baru nanti. Dia akan jadi macam yang lain dah ada toilet. Yang lain pun walaupun ada toilet, mana ada dinding? Tak ada. Kita punya penjara tak macam penjara Korea. Penjara Korea tu siap bilik air dia, siap dengan apa kan. Tak ramai lah yang menampah kan. Bayangkan, bila kita tengok tu, siap. Bila lalu tu kan, Assalamualaikum Ustaz, kona dia. Tak kona dia. Selain itu, kalau melihat orang lain tidak mempunyai anak, bersyukurlah atas anugerah anak yang kita ada. Ini mungut anak kita ramai anak. Abang no beranak bau beranak. Anak elok joki. Kadang-kadang timing pun dah lagi tak sampai keluar rumah, nak keluar kat pintu. Kat pintu rumah nak keluar baby tu. Juga-juga tali pusat. Kan? Anak berapa? 2 boleh. La ilaha illallah. Elok beranak ramai-ramai. Orang perempuan tak susah mana. Cik ayat marah-marah lah. Tak, maksud saya, orang perempuan tanggungjawab dia 2. Orang perempuan tanggungjawab dia 2 rumah tangga. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Ayat dia. Melayan suami, melahirkan anak. Itu saja. Komeh rumah, basuh pinggan, basuh kain, lipek kain, besarkan anak, didik anak. Komeh rumah, cuci bilik air, buang sampah. Komeh rumah, semua tanggungjawab lelaki. Dah mulut dah. Rugi tak rekod dah. Balik nak tunjuk dah. Cuma, dah cuma ni tak sadap tu. Cuma orang perempuan banyak menolong suaminya untuk buat benda-benda lain ni supaya suaminya boleh keluar mencari rezeki dan isteri melakukannya dengan penuh rela hati. Itu sebab lelaki kena terima kasih dengan orang perempuan. Itu tak orang perempuan. Iya ke? Orang perempuan maksudnya, tapi orang perempuan buat, kita lelaki kena puji lah. Terima kasih lah isteri abang. Kalau tak ada isteri abang buat ni, siapalah dia nak buat kan? Tahu tak apa. Dia memang cakap macam tu. Orang perempuan ni, bila kita tak puji dia tengok. Dia tanya, abang tak perasan ke bilik air tu? Sudah, apa hal pula dengan bilik air? Lelaki pun tengok. Camur, apa tak beza kan? Bila air ni, la ilah. Rupa bini dah sontal dinding tu. Memang tak perasan dinding tu dah pakai ladak ni. Tahu tak? Macam mana mau boleh mandi kopam dinding? Yalah besok abang cat kali hitam. Iyalah. Orang lelaki macam tu kan. Dia kalau boleh nak settlekan tahu. Tapi orang perempuan banyak tolong. Lipek kain, komeh rumah, jaga anak. Orang perempuan baik. Tapi itulah lebih orang perempuan ni. Memang Allah bagi sifat penyayang dia. Kalau kita tengok ada orang tu naik motosikal, bawa baby. Bini tu berhenti dekat tepi light, baby tu dah menangis. Isuzu tu. Kat traffic light tu.
Ni pun tak tahu mana darah. Mestinya ada orang. Mestinya ada orang mana darah. Kalau orang lelaki lah kena nyusu anak memang aku nak tapi susu. Besok lah nyusu. Agaklah orang lelaki kan. Orang perempuan tak. Cek rumah jiran dengan rumah apa. Orang dia pusing dia. Nyusu kan anak. Orang perempuan. Terima kasihlah orang perempuan. Banyaklah pengorbanan orang perempuan. Itu yang kadang orang lelaki dia tak sanggup tengok bini yang sakit. Itu sebab orang lelaki kena taman bini bersalin. Sial tengok dia bersalin tahu. Sakit bang. Sakit bang. Sakit-sakit lima kali. Kan? Masa saya sakit kali pertama tu, bang jangan lebih 5 ya anak kita. Dia cakap sanggup dah sakit lagi tu. Itu hebat orang perempuan. Orang lelaki paling sakit bersunat. Tak ada siapa sanggup 5 kali sunat. Bercakap dengan anak sikit je tak sakit, dia cuba labah sekali lagi tengok. Kalau tu sangat apa? Orang perempuan sakit mana ai? Aku tak nak anak. Apa pun kau sakit. Macam mana ni? Bagi salam, Assalamualaikum, salam jadi dia. Assalamualaikum, salam jadi dia. Yang faham, tak faham sudahlah. Payah. Dia asal bagi salam, mana jawab? Dia jawab jadi dia tu. Faham? Tak faham dia. Apa? Nanti tanyalah pada yang fahamnya. Tak apalah, nak ramai. Masa mula-mula tu rasa macam borek lah sikit. Macam kecil-kecil. Macam tu, kecil lagi adik yang berlari tadi kan. Hilang tu dengan dinding. Bayangkan, boom, kan? Ya mama tak bibir. Kau siap kau balik kah? Dia tunggu sampai dalam rumah tu. Jangan balik dengan anak kita macam tu. Ya, jangan. Tu ada budak tu. Yo, abah kau main pandang macam ni. Pandang nampak anak main mainan tu. Dan takut anak tu. Dia main signal. Pergi semayang kat surau. Yang imam tu kain dia tu, kek punggung tu tersalib. Pergi ditarik budak tu zat lagi dah terpenyat imam. Abah tengah semayang pandang. Pergi dimasukkan balik. Menjoritlah imam tu. Hanya faham, tak faham sudah. Kan? Tengok orang yang kurang akal, kita syukur dengan nikmat kecerdikan kita. Kita dapat sambung belajar tinggi-tinggi. Tengok ada sahabat-sahabat kita yang tak berjauh. Jangan kita kutuk dia. Dan pokok siapa suka belajar tinggi. Nah, peluang tak sama kadang-kadang. Ada orang keluarga dia susah, kan? Dan sebagainya. Begitu juga melihat ada orang hidupnya tidak berpegang dengan agama. Kita bersyukurlah dengan nikmat taufik dan hidayah yang Allah dah berikan kepada kita. Ada satu negara yang saya pergi, luar negara, ada orang Malaysia duduk di sana. Dia tanya saya, dia kata boleh tak doakan anak saya biar dia cepat cari jodoh yang baik. Kan? Lepas tu dia ni macam sosial kuat sangat lah. Saya tanya dia, soalan saya tanya, dia minum arak ke? Ada tak dia minum arak? Saya kata, ada tak dia minum minuman keras? Kalau minum sikit-sikit dengan kawan tu biasalah. Ayah saya cakap macam tu. Bayangkan tu. Dia minum sikit-sikit dengan kawan-kawannya tu biasalah. Minum sikit-sikit je. Bayangkan. Kalau ayah cakap macam tu macam ni. Kalau dia kata tu lah masalah susah dia minum. At least dia pun tak setuju dengan benda tu. Pening tu kan. Jadi kita pun syukurlah aku tak macam tu kan. Merokok ni haram hukum ni. Bujul aku tak merokok kan. Kan. Ada bulu dia masuk tajuk rokok dah. Di Pulau Pinang dekat masjid-masjid itu ditampar besar. Majlis Fatwa Kebangsaan berhukum isap rokok tu. Keluar. Apa? Orang kita pun dia peduli kan. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Gambar jenazah lah tak ada orang tangga. Iya. Signboard dia pun.
Cuba kita buat signboard yang positif sikit. Anda ingin ke taman syurga, 500 meter belok kanan. Satu. Wah. Ini sampai-sampai ya tengok, awas di sini ada pencuri. Nah, Kek pesojit signboard pencuri tu. Dia pun tinjau. Agak yang jalan slow ni kamu curi tu. Imam apa? Asam betul kan? Signboard tak ada. Sila jaga apa? Sila jaga apa? Barang-barang berharga. Kan? Tak apalah peringatan biasa. Awas di sini ada pencuri. Tak ada tempat lain tu. Nak iklankan kehadiran pencuri tu, kan? Begitu juga tuan-tuan sekalian, barang siapa yang tidak melaksanakan salah satu daripada 3 landasan, bererti satu landasan telah hilang darinya. Hamba bersyukur terhadap segala kenikmatan dari Allah, merupakan wujud peribadatan kepada Allah Ta'ala. Ketika nikmat disyukuri, Allah yang Maha Kuasa akan melipat gandakan nikmat dan menghindarkan hamba dari keburukan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, dan nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, surah Al-Baqarah ayat 152. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Maka indahnya syukur ini, kan, ada beberapa cara untuk kita bersyukur. Pertama, selalu mengingati Allah di dalam hati kita. Ingat Allah banyak-banyak. Sentiasa memuji Allah. Orang dia dah standby dah dalam poket dia tasbih. Dah standby dah sebab dia nak berzikir. Itu sebabnya orang Melayu, dia buat kenduri tahlil arwah. Dia buat majlis tahlil bacaan Yasin. Dia buat, kan? Jangan dengar cakap orang yang lahir salah hari bulan tu. Dia kata tahlil semua tak boleh. Semua takor tu. Zikir, ingat nama Allah, sebut nama Allah banyak-banyak, apalah salah. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katira. Ingat Allah banyak-banyak, sebut nama Allah banyak-banyak. Kalau tak buat tahlil tu kat rumah, belum tentu buat sendiri. Kan? So tuan-tuan nak rasa zikir ni pergi sopan. Nak tengok pondok ni 9 macam mana. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Selama zikir. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Arhamar Rahimin, Salimna wal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Macam zikir hujung sekali tu. Allah zikri la ilaha illallah. Allah zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu balon 1000 kali. 1000. Makin lama makin laju. La ilaha illallah. La illallah. Ya seorang. La ilaha illallah. Ya seorang. Mana ada podek tu seorang. Ya. Sebab kalau buat sendiri kat rumah, belum tentu kita buat banyak macam tu. Kek masjid ni pun, bila imam astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasa 3 kali, paling banyak pun 7. Berlebih ya imam buat, mulalah belakang. Panjang nasifah. Bila nak tukar imam ni? So tukar imam. Sedangkan Nabi dah janji apa? Barang siapa yang bersifat setiap hari, pertama akan dijauhkan pada bala dan musibah, dilapangkan daripada segala kesempitan, didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Marah nasifah. Panjang nasifah dia. Alah. Macam tarawih itulah. Perempuan ke belakang. Dia dengar sampai ke takbir. Dia tunggu imam 1 ke, imam 2 ke, imam 3 ke, imam jemput. Ataupun imam spare. 3 imam ada hal. Haro siapa nak jadi imam. Yang belakang tu, dia dengar tu balik takbir. Allahu Akbar. Steady weh malam ni. Orang perempuan. Jangan geng dia. Steady malam ni. Kalau malam tu, Allahu Akbar. Habislah kita.
Iya kan. Saya dapat kat kampung, ada satu kampung kat Milah tu, saya tak nak sebut kampung mana, tak peranjat. Allah! Tak peranjat tu. Dia kata, merah apa tahu lah. Puih nak main merah muka makmum tu nahan kolak yang tak biasa tu. Allahu Akbar. Tak peranjat. Iya, masa bulan puasa tu lain tarawih tu. Imam laju marah. Imam slow marah. Imam tak bunyi lagi marah. Tu lupa. Innal lazi. Senyap Innal lazi. Yang belakang. Siapa suruh ambil ayat panjang-panjang? Yang belakang marah. Agak-agak 3 kali tak dapat. Allahu Akbar. Nah lah kan. Yang seorang lah. Subhanallah. Lapar panjang kau. La ilaha illallah panjang tu kan. Tu sebab imam kadang. Imam sini alhamdulillah saya tengok tadi tak pagak lagi kan. Ada imam-imam bagi tu. Pernah lah sekali tu imam-imam yang lama tu dinasihatkan berehat. Bagi muka baru. Ramai lah yang tulis surat letak jawatan. Dalam salam seminggu tu Perdana Menteri umumkan lawan imam naik. Minta balik surat tu tak jadi. Berhenti tu. Kadang bacaan mana tak tahu orang mana nak. Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggil. Sami Allah halimah hamidah apa? Limah ada hamidah ada. Semua sebut Bio tu kan. Apalah, kau cari yang berilmu. Itu ada seorang Bilal, ada seorang budak tu. Nak sembahyang subuh, suruhlah qamat. Budak tu qamat lain macam. Allah wallahu akbar, syahadu la ilaha illallah wa la syarikalah hamdan abdu wa rasul. Apa kau nak kerja ni tu? Kau nak baca khutbah apa mana? Ilu peranjat tu. Abang yang seorang lagi tu nak qamat pula kan. Tolak ada tingkat kawan tu. Jadi kita harus ingat, sewajibnya kita ingat Allah ciptakan alam, udara yang kita hirup, makanan-makanan yang baik, orang-orang sekitar kita yang sayang dengan kita, semua adalah nikmat daripada Allah. Macam saya lalu tadi, apa yang orang sebut-sebut tadi, sebenarnya itu nikmat Allah bagi ke saya. Kena janganlah kita kritik. Tingginya Samsul debat, Allah lagi kat saya macam mana dah kau rendah macam mana? Buka air mas dalam TV nampak tua, wah hajar betul tadi. Macam mana? Kedua, jauhi penyakit hati. Jangan kita tamak, jangan kita sombong, jangan kita dengki. Jangan kita kufur nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ketiga, ucapkanlah kalimah-kalimah pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita puji Allah banyak-banyak. Nabi sebut apa? 2 kalimah yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih, iaitu kalimah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mana? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Barang siapa mengucapkan subhanallah, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa membaca la ilaha illallah, maka baginya 20 kebaikan. Dan barang siapa membaca alhamdulillah, baginya 30 kebaikan. Ya. Keempat, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah. Macam bulan puasa itu, la'allakum tattaqun. Beribadah kita bulan Ramadan ini untuk capai ketakwaan kepada Allah. Jaga salat. Dulu kita boleh salat, kenapa sekarang tiba-tiba lepas raya jadi lihat? Kan? Ingat tak gitu? Macam mana bulan puasa ramai yang komplain. Kenapa Malaysia raya hari Selasa? Brunei Isnin, Indonesia sebelah. Apakah buta kau tak nampak bulan tu?
Dia marah. Sekali umum hari Isnin, marah juga. La ilaha illallah. Tak apa yang nak pun tak tahu. Saya balik lomang dekat jalan-jalan mu kat Soman. Bang, macam mana bang? Ramai orang minggu okey lah. Tak salah tu arah ni bang, tak tahu tu. Tak tahu tu dah mana buluh, dah mana lomang. Jadi ramai malam tu tak sampai nak kerja lagi dah. Kan? Dulu kita boleh solat 5 waktu, kita boleh baca Quran. Janganlah kita jadi orang yang menyembah Ramadan. Ramadan akan berlalu pergi, tapi jadilah orang menyembah Allah. Kemudian berbakti kepada mereka yang memerlukan, bantulah mereka yang memerlukan. Macam tadi dah diceritakan, Ustaz zakat dia dah declare dah, Melaka tahun ni dapat berapa, agihan-agihan macam mana, kan? Fidyah pun kalau kita nak bayar fidyah dulu, nak ganti poso kita ke apa kan, tanya dia, ada tak senarai nama asnaf-asnaf supaya yang saya boleh baginya, kan? Saya nak bayar fidyah saya dekat orang-orang tu, boleh tak? Bila bagi, belak jagalah hadap. Jangan sebut sudilah terimanya fidyah pada saya kepada fakir miskin. Kawan tu memang fakir miskin, tak kau sebut fakir miskin. Yolah, ada fakir, kan? Kalau ada rezeki, berbahagi-bahagi, berkongsilah dengan orang lain. Maksudnya bersedekahlah. Kemudian adakan majlis kesyukuran, kedui dan sebagainya. Sebab itu juga salah satu cara syukur, kita puji nama Allah dan juga kita bagi makan pada orang, kan? Bagi makan, bagi jamu ke orang, alhamdulillah, kan? Jangan selalu melihat ke atas tapi tengoklah yang di bawah. Sentiasa tersenyum, senyum, ya, senyum. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya. Bukan bererti senyum seorang. Nampak orang senyum, jangan kau takut. Senyum. Kemudian berbahagi, berkongsi ilmu yang kita miliki. Ilmu yang kita ada, kita kongsilah dengan orang. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang bermanfaat pada orang lain. Kalau kita tengok dalam hadis 40 tu, kita tengok dalam satu hadis 4 golongan yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapa dia? Dia menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, orang yang menuntut ilmu sebab nak menunjukkan siapa lagi pandai, itu dilaknat oleh Allah. Kedua, orang yang menuntut ilmu supaya orang mendongak kepadanya, dia nak orang hormat kat dia, itu pun dilaknat oleh Allah. Ketiga, orang menuntut ilmu sekerana nak mengejar kekayaan dunia, pangkat, kedudukan, duit, harta, itu pun dilaknat oleh Allah. Yang itu yang banyak kita kadang-kadang cakap, kau belajar rajin-rajin, kau nak jadi kaya, kau belajar rajin-rajin. Nampak? Daripada kecil, mak ayah ajar macam tu. Ya? Dan yang keempat, menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama dengan orang yang tak pandai. Bukan dengan orang pandai. Yang pertama tadi pandai, dia nak lawan dengan orang yang memang bungku, tak kerti apa. Dalam grup WhatsApp tu dia share lah. Kalau tak silap saya, yang saya belajar dulu, bukan belajar dulu, ambil kat Google. Kan? Itulah dia. Kemudian menjaga nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya? Jadi, mana kata nikmat Allah Ta'ala bagi itu jaga. Contoh, kita dapat nikmat kerja. Kerja betul-betul. Dapat nikmat, apa? Allah Ta'ala bagi anak kembar. Jaga elok-elok anak tu. Kan? Begitu juga kita diharuskan menjaga dan merawat kesihatan diri kita sendiri. Jaga juga kesihatan. Jangan main belasah, semua bodoh makan, membujur lalu melintang patah, asal lalu sosak. Jangan, ya, hati-hati. Elakkan, macam contoh, borek badan ni dah borek bonan dah. Aduh, kuruskanlah badan. Sebab apa? Sebab dibimbangi kita borek nak bangun, nak beribadah ni, kan? Nak capai, nak bangun tidur pagi tu tak mana nak ditarik lagi dah, kan? Bukannya kuruskan badan tu nak lawa, ya? Sebab kalau muka memang tak boleh belah, tetap tak boleh belah. Macam tu lah yang budak sekarang sebut, kan? Tak lawa tu subjektif. Ada orang lawa ke orangnya, tak lawa ke orang ni, kan?
Tapi kita ni nak kuruskan badan, kurangkan borek badan kita supaya kita dapat meringankan badan kita untuk bangun beribadah kepada Allah. Ya? Lepas tu begitu juga kita ni dalam menjaga nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita ni senang kita tengok. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Sabar sikit lagi. Dah bergalih-galih saja dia tak, saya pandang dia dah bergalih duduk saja dah punya nampak tu. Kan? Nak melunjuk pun melunjuk dah, tak ada hal. Saya okey, tak ada apa. Nak bagi pun tak apa, ambil bantal, tak ada masalah. Yang mana Nabi pesan, Nabi kata apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Nabi sebut kata. Tak, benda dinampak macam yo kau kan, tapi benda tu realiti. Saya jumpa dengan orang-orang kaya lah, ramai lah kan, bila dia berbunga rumah tak terikut kita. Ada orang dia beli garu ke mana? Masalah betul ni, masalah kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta, kau tak rasa nak bunuh orang ni? Dia cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank dia ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah benar. Walhal kalau dia bagi-bagikan 10 juta tu, katalah dia bagi 10 tahun. Kemudian bagi pula dengan 12 bulan. Dia akan nampak setiap bulan dia masih lagi boleh mewah survive berbanding orang lain. Itu dia lupa nak kira. Dia tahu tak banyak, tengah susah ni, tengah teruk ni. Tak syukur. Tapi Nabi juga bagi tahu. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu manusia paling kaya. Mak ayah kita dulu apa pun tak ada. Bila golak, senyum, tenang, relax, makan kuih hati. Dulu makan nasi, ikan kambuk, kan? Bukan kicap, sadar panas tu masa tu. Kan? Marin berebut kalau ayam tu tengah senang mana, tengah banyak duit tu kalau dapat ayam. Kan? Makna ajar kita tentang bersyukur. Bersyukur. Orang paling kaya adalah orang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi juga pesan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makna memberi lebih baik pada yang menerima. Dan begitu juga Nabi pesan tadi, banyakkanlah memandang yang di bawah pada melihat yang di atas. Sebab apa? Pandang yang di bawah, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Begitu juga, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang menganugerahkan nikmat itu. Itu sebabnya bila orang sambut hari lahir kan, doa yang biasa saya bagi kan, semoga panjang umur dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Sebab apa? Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan. Panjang umur nyusahkan orang apa? Betul tak kan? Semoga panjang umur dengan segala kebaikan. Murah rezeki, duit banyak tapi penuh keberkatan. Itu penting. Tanda-tanda rezeki berkat apa? Pertama, duit rasa cukup. Kedua, mudah nak beribadah. Itu tanda rezeki berkat. Ketiga, rumah tangga stabil, gembira, happy, bahagia. Keempat, anak-anak menjadi, terutama dalam akademik dia, ilmu dia. Ambil 10 subjek, dapat 13 A. Lebih pula A dia. Melampau tu. Apa lagi? Apabila suasana kehidupan dia senang lagi menyenangkan. Orang senangkan dia senangkan orang. Jiran-jiran senangkan dia pun senangkan jiran-jiran. Itu tanda rezeki berkat juga. Apa lagi? Rumahnya sentiasa diziarahi orang. Itu pun tanda berkat. Tapi itu tak termasuk yang tin shopping. Tak termasuk. Itu bang itu berkat bang hari-hari yang datang hantar barang bodoh.
Yalah ada lah kan. Tapi ini cerita ni orang yang betul-betul datang rumah kita kan. Kita layan dia kan. Dan begitu juga adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah. Ya. Carilah keberkatan rezeki kita. Salah satunya sedekah. Ambil nombor telefon Baitul Mal tadi kan. Maim tadi ambil nombor telefon. Kalau nak tanya sebarang kemusykilan, saya nak bayar zakat, perlu tak saya bayar zakat? Duit saya banyaknya. Dia akan kira kan. Itu ada seorang staf bekas staf saya lah. Saya tanya dia, kau puasa tak tahun ni? Puasa. Tahun lepas kau puasa tak? Tahun lepas. Ye jawab apa? Kau berapa lama tak puasa? Rupa-rupa lah. Umur dia masa tu dah 32 tahun. Dia tak puasa semenjak umur 19 tahun. Bayangkan, berapa banyak kau tak puasa tu? Setahun tu dalam 10 je. 10 je kau tak puasa? Belum. Tak, 10 je puasa. 20 tak puasa adanya purata. Bayangkan 20 kali lah berapa tahun dia tinggal. Rupa-rupanya pejabat agama semua, majlis agama Islam ni dia dah ada dah. Key in dia masuk tahun, masuk apa, dia dah ada dah formula dia. Jadi dia kena bayar fidyah 5,900 lebih, raket 6,000. Itu kiraan negeri 9 lah. Raket 6,000. Kat mana kalau kita bayar kita tak payah puasa tak? Kau sehat lagi. Bayar, puasa pun kena puasa. Matilah. Hari ni kau tak fikir. Kan? Dan kalau tahun ni kau tak bayar habis, tak ada gandaan lain pula tahun depan. Tak fikir. Tolong kalau siapa yang baru perasan ini, pergilah kira. Ya. Kemudian dalam satu bab Allah Ta'ala bagi dekat kita ni nikmat yang ada kat atas dunia ni semua sementara. Jadi janganlah kita lupa. Nama, pangkat, harta, kedudukan, tak ada apa. Allah nak tarik macam tu. Itu sebab tahun lepas, masa hujung tahun, masa forum malam tahun baru tu, saya dengan Ustaz Haslin, dengan Abdullah Khairi, dengan Dr. Zahar kan, kita pilih apa tajuk nak buat malam ni. Kami pilih mana milik kita. Sebab akhirnya kita tengok pun milik kita. Jam tu siapa punya? Jam tu siapa punya? Saya punya lah. Tangan kau tu siapa punya? So mana? Tangan pun bukan kita punya. Kita boleh mengaku ni kita punya. Kalau botol ni kita punya, mati sok, masuk tak? Tu jam tu masuk kan? Kereta-kereta tu pun masuk. Semua nama dia tu. Masuk dalam kubur tu tak ada. Nak tunjukkan semua bukan milik kita kan? Yang milik kita apa? Sedekah. Yang milik kita apa? Amalan kita yang kita buat ikhlas kerana nak mendapatkan keredaan daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan muslimin, itu saja daripada saya. Burung nuri, burung terkuku, bermain-main dekat semua. Hidup kita wajiblah bersyukur. Barulah hidup tenang dan makmur. Hujan turun membawa potir, habis basah kain kejamu. Nikmat hidup selalu hadir hanya bagi mereka yang syukur. Jadi itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada lah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak sudi datang. Ya Allah, ramai botol orang kan lempah sampai keluar. Terima kasih ya. Parit Melana. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana sudi mengundang saya pihak masjid. Terima kasih banyak. Dan cuma sedikit makluman lah. Kalau siapa-siapa yang ada kelapangan kan boleh singgah ke luar tu. Ada meja ajaib. Meja ajaib tu ada barang. Bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Dia main sahur buat balik kan. Kalau dia cakap tu. Yang pertama ada kaunter siapa yang nak daftar nak pergi umrah. Yang nak pergi dengan Syamsul Debat, insya-Allah kalau tak ada apa-apa pada bulan 12 musim sejuk. Hotel paling jauh 100 meter, paling doket 50 meter. Kau nak doket lagi jangan keluar-keluar pada masjid tu. Tu. Tapi memang sekarang ni pergilah dengan travel mana pun,
Kementerian Pelancongan dah tetapkan jangan rendah daripada 6,990, maknanya 7,000 dan ke atas, ya. Tapi kalau 7,000 tu jauh lah, 7,000 tu jauh lah. Dan sekarang tak ada had umur, siapa nak pergi lah, tak ada masalah. Kang nak pertanyaan lanjut, boleh tanya dekat kaunter sekarang. Itu satu. Yang kedua, siapa yang berhasrat nak menyertai ibadah korban di Malaysia dan Afrika bersama dengan Samsul Debat. Saya dia merupakan ketua komunikasi korporat pada Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Kalau korban di Afrika murahlah sikit, ya. Sebab di Afrika ni dia punya lembu tak pakai pasport datang sini. Kek Sanun dia. Satu bahagian RM390 lembu. Seekor baru RM2,000 lebih. Tapi kalau nak yang Malaysia pun ada, satu bahagian RM850. Kambing satu ekor RM580. Kalau unta satu bahagian RM580. Kang nak pengesahan bolehlah tanya juga kat luar. Kemudian ada madu. Ada madu tualang, madu kelulut. Itu semua madu yang diizinkan. Faham ya? Faham maksud madu lobang. Begitu juga ada sambal crispy mengidap yang kilo nanak itu, kan? Satu bokeh RM15, malam ni RM10. Sambal crispy mengidap. Maksud mengidap tu dia tak berhenti-henti nak makan lah. Tak boleh insya-Allah. Kat luar boleh, malam ni kita offer 20. Tak adalah RM10 dia boleh. InsyaAllah. Orang Singapura tu boleh tak sampai makan nasi, dia kata macam tu. Satu lagi tu susu kambing al-am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan juga. InsyaAllah susu kambing tu tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing parit Melana. Dia tak pakai kambing Melaka, pakai Malaysia, tak pakai, dia pakai kambing Holland, Belanda. Dia baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih hulu hati. Sekali dia ambil pagi, insyaAllah. Cepat baik. Kemudian dia baik juga untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana yang semayang kat kursi tu boleh amalkan insyaAllah. Imam Masjid Palung 12, 6 bulan semayang kat kursi, alhamdulillah. Dia boleh semayang macam biasa. Dia baik juga untuk enzima, kata-kata kulit. Tapi jangan baik mandi pula, minum. Memutih, apa hal lah tu. Minum, ya. Kemudian dia baik untuk orang perempuan yang mengandung, sebab nak mengelakkan baby jaundice, demam kuning, minum daripada awal. Dia juga baik untuk orang yang orang yang perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap sama ada poin boleh minum tu. Di mana yang dah tak ada tu tersalah cari, dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik joki, ya. Tu dia. Jadi itu saja dari saya. Segala baik itu datang dari Allah SWT. Lebih kurang itu mempunyai kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.